Semua ini adalah tokoh-tokoh Turki yang mengatakan ini perancangan Amerika yang menggunakan teknologi HAARP, yang menggunakan teknologi HAARP untuk menghasilkan gempa bumi. Lahirlah teori konspirasi sekarang bahawa Amerika telah menggunakan teknologi yang mampu mengubah iklim, yang mampu menghasilkan gempa bumi. Mereka telah menggunakan teknologi HAARP itu untuk menghasilkan gempa bumi Turki, sebab Turki dia telah menentang Sweden memasuki NATO, sebab Sweden di negaranya ada pembakaran Al-Quran dan begitulah seterusnya, pumbang, akhirnya lahirlah teori konspirasi. Ada pula yang menerbitkan video mengatakan orang Turki ini di kawasan ini selawat pun tak boleh, mengucap 2 kalimah syahadah pun tak boleh. Ini semua tuduhan-tuduhan. Dan pada 6 Februari baru-baru ini, di sebelah paginya, telah berlaku satu tragedi yang agak dahsyat di bumi Turki, iaitu berlaku sebuah gempa bumi yang luar biasa di bumi Turki. Gempa bumi yang berpusat di wilayah Kahramanmaras. Gempa bumi yang berpusat di wilayah Kahramanmaras yang terletak di selatan bandar Turkiye. Dan kesan daripada gempa bumi itu dirasai kesannya oleh 10 ataupun dirasai kesannya di 10 wilayah Turki dan juga melibatkan negara jiran mereka, iaitu di bahagian utara Syria. Dan kesan daripadanya pada hari ini kita telah mengetahui kematian sudah berjumlah lebih daripada 20,000 orang dan lebih ramai yang cedera. Dan kita juga telah mengetahui betapa di kota Turkiye sahaja bangunan yang runtuh melebihi 5,000 bangunan. Di kota Turkiye sahaja bangunan-bangunan yang telah runtuh berjumlah lebih daripada 5,000 bangunan. Begitulah tragedi yang telah menimpa dan dia agak mengejutkan ramai orang, termasuk para saintis di bidang gempa bumi dan seumpamanya. Dan magnitud gempa bumi itu lebih kurang 7.8 pada skala Richter. Agak tinggi dan yang agak mengejutkan tentang musibah yang menimpa itu agak dahsyat dalam jangka masa yang pendek. Dan berpandukan apa yang saya ikuti berdasarkan perbincangan oleh pakar-pakar engineering, pakar-pakar kejuruteraan, berbincang sebagai pakar dan sebagainya, kita dapat memahami bahawa gempa bumi ini tenaganya itu lebih kurang 1,000 kali ganda daripada tenaga yang dihasilkan oleh bom atom Hiroshima yang meledak pada Perang Dunia sebelum ini. Bom atom Hiroshima, ledakan tenaganya begitu dahsyat. Tetapi gempa bumi ini, tenaga yang dihasilkan lebih kurang 1,000 kali ganda berbanding tenaga yang dihasilkan oleh bom atom yang meledak di Hiroshima. Sebab itu dia agak dahsyat. Dan musibah yang agak dahsyat juga disebabkan ledakan itu, pusat ledakan gempa bumi itu, dia berlaku di kawasan kerak, di kawasan dalam bumi yang tidak begitu dalam. Lebih kurang dalam jarak lebih kurang 18 km saja kedalamannya, jadi tidak begitu dalam. Oleh sebab itu, kesan tenaga yang keluar ke atas begitu besar sekali. Itu punca kedua yang menyebabkan pakar-pakar mengatakan kesannya begitu dahsyat. Dan sebab yang berikutnya yang menjadikan musibah ini dahsyat ialah kerana gempa yang pertama yang menghasilkan magnitud 7.8
dalam masa beberapa jam, ada pakar mengatakan dalam masa 9 jam selepas itu, ia disusuli oleh ledakan gempa kedua. Yang mana magnitudenya itu lebih kurang dengan yang pertama, iaitu 7.5 pada skala Richter. Jadi pukulan susulan gempa itulah yang akhirnya menyebabkan bangunan-bangunan runtuh dan sebagainya. Dan sebab musibah yang dahsyat ini juga, kata pakar-pakar engineering, ialah disebabkan cara bangunan itu dibina. Ini pakar-pakar bercakap, ya. Saya cuma menyebutkan apa yang mereka komen, bahawa bangunan-bangunan yang dibina itu nampaknya tidak dibina untuk mengambil kira gempa yang mendatang. Walaupun Turki dalam bab gempa bumi, ia bukan suatu yang baru. Walaupun yang dahsyat seperti ini, ya, dia pernah berlaku lebih kurang pada tahun 1939. Lebih kurang. Pernah berlaku dalam magnitude seperti ini lebih kurang pada tahun 1939. Tapi selepas itu berlaku juga gempa bumi, tapi tidak sedahsyat ini. Tapi gempa bumi di Turki bukan baru. Tiba-tiba, kata pakar engineering, pembinaan bangunan tidak mengikut SOP yang sepatutnya. Sebab itu bila saya melihat keruntuhannya, saya berasa pelik. Tapi tidak memahami mengapa itu berlaku. Biasa bangunan jika nak runtuh disebabkan gegaran, dia terhoyong-hayang terlebih dahulu. Dia melentok kiri kanan terlebih dahulu. Tapi bila saya melihat keruntuhan di Turki, dia tidak begitu. Dia seperti seorang yang kaki patah terus jatuh. Terus dari atas turun ke bawah. Tidak ada hoyong-hayangnya. Tapi saya tidak faham apa puncanya. Pakar engineering mengatakan oleh sebab pembinaannya tidak kukuh. Jadi ini sebab musabab. Dan ya, Allah telah menguji Turki sejak Erdogan jadi presiden. Dia cuba terapkan Islam secara yang lunak, yang menekankan kepada kebajikan, walaupun beliau faham bahawa Turki ini diisytiharkan sebagai sebuah negara sekular. Itu benar. Tetapi Erdogan sebagai presiden yang ada jiwa Islam, dia cuba terapkan Islam secara yang lunak dan kesannya agak positif. Dan kita mendoakan kebaikan bagi mereka. Tiba-tiba berlaku benda ini. Dan Allah menguji Turki sebab Turki ini dia berada di atas satu kerak. Kerak ataupun plates. Ini kita bercakap sedikit tentang sains. Bumi kita ini ada teori-teorinya. Salah satu teorinya ialah teori tectonic plates. Bahawa kita yang hidup di kawasan atas bumi ini, jangan lupa, kita berada di atas bumi yang di bawahnya itu ada kerak-kerak yang terpisah-pisah. Macam petak-petak bendang. Macam petak-petak bendang ada pemisahannya dalam bentuk batas dan sebagainya. Maka bumi kita ini pun ada kerak-keraknya. Dalam bahasa Inggeris diistilahkannya sebagai tectonic plates. Dalam bahasa kita mungkin boleh saya sebutkan sebagai teori kerak tektonik. Yang mana bumi kita ini dia terpisah mengikut kerak masing-masing. Dan pemisahan antara satu kerak dengan satu kerak yang lain itu, dia ada pemisahnya itu yang dipanggil sebagai fault lines. Fault, F-A-U-L-T, fault lines, ataupun yang dipanggil sebagai rekahan. Dan Turki terletak di atas kerak Anatolia. Negara Turki terletak di atas kerak Anatolia. Dan di sebelahnya itu ada kerak Arabia dan juga ada kerak Eurasia. Di satu penjuru yang lain ada kerak Afrika. Jadi ada beberapa kerak yang berdekatan dengan kerak Anatolia. Dan atas kerak Anatolia inilah bertempatnya Turki. Oleh sebab itu tidak pelik berlaku gempa bumi yang kerap. Walaupun selama ini magnitudenya tidak begitu tinggi. Tidak pelik sebab kerak-kerak ini bergerak. Dia sentiasa bergerak. Tapi pergerakan kerak ini kebiasaannya agak slow.
perlahan-lahan. Tapi ada ketika yang tertentu, dia gerakannya itu lebih dahsyat. Dan lahirlah pelanggaran dengan kerak yang lain. Ketika itu akan berlaku gegaran. Gegaran kali ini, kata pakar sains, disebabkan kerak Arabia bersebelahan dengan kerak Anatolia telah bergerak. Kemudian dia telah bertembunglah. Dia telah bertembung dengan kerak Eurasia di kawasan selatannya. Kerak Arabia dan kerak Eurasia, dia menghimpit kerak Anatolia. Ini sains. Di kerak Arabia bergerak, bertembung dengan kerak Eurasia, di tengah-tengah ini kerak Anatolia. Jadi bila kerak Arabia bertembung dengan kerak Eurasia, sekaligus menghimpit kerak Anatolia dan menolak kerak Anatolia. Gerakan semua ini melahirkan gempa bumi yang dahsyat ini. Di samping Turki juga bergerak sekarang. Bumi Turki sekarang sudah bergerak sedikit. Hasil tolakan kerak Arabia yang saya sebutkan tadi. Itu sainsnya. Dan menghasilkan apa yang kita sebutkan tadi. Allahu Akbar. Itulah bumi Allah. Allah jadikan dengan faktor-faktor yang ada di sebaliknya ujian-ujian kepada kita. Supaya kita bersabar dan sebagainya. Dan di celah-celah semua ini adalah tokoh-tokoh Turki yang mengatakan ini perancangan Amerika yang menggunakan teknologi HAARP, yang menggunakan teknologi HAARP untuk menghasilkan gempa bumi. Lahirlah teori konspirasi sekarang bahawa Amerika telah menggunakan teknologi yang mampu mengubah iklim, yang mampu menghasilkan gempa bumi. Mereka telah menggunakan teknologi HAARP itu untuk menghasilkan gempa bumi Turki, sebab Turki dia telah menentang Sweden memasuki NATO, sebab Sweden di negaranya ada pembakaran Al-Quran dan begitulah seterusnya, pumbang, akhirnya lahirlah teori konspirasi. Ada pula yang menerbitkan video mengatakan orang Turki ini di kawasan ini selawat pun tak boleh, mengucap 2 kalimah syahadah pun tak boleh. Ini semua tuduhan-tuduhan. Saya tidak berminat, saya menceritakannya, tapi saya nak mengatakan bahawa saya tak berminat dengan teori HAARP ini. Itu perlukan kajian lebih mendalam, tapi saya tak berminat untuk mengkajinya. Saya tak berminat dengan cerita-ceritanya mengatakan, di sana mereka tak mampu berselawat, bersyahadah. I don't want to know. Yang saya tahu, Erdogan cuba menerapkan Islam secara yang lunak. Itu saya tahu. Jadi bagi saya, daripada kita asyik dengan teori konspirasi dan sebagainya, mari kita simpulkan tentang apa yang perlu kita buat. Pertama, jangan lupa mendoakan untuk mereka. Dan di kelas tafsir ini, sama-sama kita doakan, semoga Allah Azza wa Jal, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, memberikan kesabaran, memberikan kecekalan, memberikan kebaikan, memberikan pahala, mengampunkan dosa mereka yang diuji dengan gempa bumi yang dahsyat ini. Dan semoga kita yang mendengar berita ini, Allah berikan kita perasaan yang baik untuk membantu mereka dalam bentuk berdoa dan juga dalam bentuk mengeluarkan bantuan semampu boleh untuk mereka. Dan semoga akhirnya kesemua yang ditimpakan ke atas mereka di Turki dan Syria ini akan menghasilkan segala kebaikan bagi mereka di dunia dan juga di akhirat. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Dan jangan lupa untuk mengeluarkan bantuan menggunakan saluran yang sah seperti MyCare, sahabat-sahabat saya ada di situ yang akan menyalurkan kepada NGO, tapi bukan sekadar mereka, ada lagi pertubuhan-pertubuhan yang juga menerima bantuan-bantuan untuk disalurkan kepada sumber-sumber yang sah, insya-Allah. Semoga Allah berikan kekuatan pada Turki, insya-Allah.